Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara perkara yang hot, antara perkara yang panas kebelakangan ini adalah berkaitan dengan himpunan ataupun gerakan turun Anwar. Saudara-saudara, ada yang mulai memberi spekulasi. Ini bukanlah himpunan untuk turun Anwar. Ada yang kata mungkin himpunan ini untuk turunkan PN, untuk turunkan Muhyiddin, ataupun untuk menurunkan PAS. Nah, saudara-saudara, apa-apa pun boleh berlaku. Jadi berkaitan dengan himpunan turun Anwar ini, ada satu tulisan yang betul-betul kena di hati saya, yang saya nak share kepada Anda. Adakah himpunan turun Anwar ini benar-benar akan menurunkan Anwar atau sebaliknya yang berlaku? Oke, sebelum saya kongsikan kepada Anda satu isu panas hari ini, saya kongsikan satu berita baik kepada Anda di luar sana yang mungkin memerlukan produk ini, yang mungkin sedang mengalami apa jenis penyakit pun, melibatkan penglihatan, jantung, melibatkan mata, melibatkan perut, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi penyakit yang kita selalu dengar, termasuk cancer. Jadi, tuan-tuan dan puan, produk ini adalah untuk meningkatkan sistem imun badan kita, menjadikan sistem imun badan kita kuat, dan mendidik sistem imun badan kita menjadi bijaksana dan tidak bodoh untuk melawan pelbagai jenis penyakit daripada dalam badan kita. Jadi sekiranya Anda antara yang memerlukan produk ini, mungkin keluarga ataupun kenalan saudara mara Anda, antara yang memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera, saya boleh bantu Anda. Oke, baik saudara-saudara, ada satu tulisan yang pasti menggemparkan Perikatan Nasional. Makcik nak nasihat sikitlah pada pembangkang, terutamanya PAS yang bodoh. By default nih, satu FB daripada posting FB daripada Makcik Gambir. Buat perhimpunan turun Anwar, tapi yang hadir 100 orang sahaja. Apa signal yang dapat dibaca daripada cuma 100 orang ini? Pertama, tiada sokongan rakyat. Kedua, isu tidak relevan atau tidak menyentuh hati rakyat. Ketiga, kelemahan mobilisasi dan jentera parti. Keempat, kehilangan credibility atau daya tarikan kepimpinan. Dan seterusnya, pemimpin yang mengetuai protes mungkin tidak dilihat sebagai tokoh yang berwibawa atau mampu membawa perubahan, muka haprak kata orang. So, perhimpunan turun Anwar yang gagal ini boleh memberi image bahwa Anwar masih kukuh dan tidak terancam. Ia seolah-olah memberi message bahwa tiada alternatif kukuh yang boleh menggugat kedudukan beliau. Niat nak Anwar turun tapi Anwar jadi lebih kuat. Pendek kata, kalau niat nak gugat kerajaan tapi yang muncul hanya 100 orang saja, itu bukan tunjuk kekuatan, itu tunjuk kemaluan, menurut salah satu pandangan ataupun posting daripada FB page Makcik Gambir. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, saya teringat satu berita di mana Muhyiddin Yassin diarah untuk lepaskan jawatan Presiden Bersatu kepada Hamzah Zainuddin, di mana Muhyiddin Yassin dilantik jadi penasihat Bersatu. Bersatu Port Dickson mahu Hamzah yang ada kepimpinan Bersatu, mahu Hamzah yang mengetuai parti, mengepalai parti. Muhyiddin pula digalakkan menjadi penasihat saja. Bukankah itu satu bentuk penurunan bagi Muhyiddin? Jadi himpunan turun Anwar, bukan Anwar yang turun rasanya, tapi sebaliknya yang berlaku. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, antara yang kita nantikan, tarik yang kita nantikan selain daripada PRU16 bagi orang Sabah, bagi rakyat Sabah, penantian pengumuman daripada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor berkaitan dengan tarik pembubaran DUN Sabah dan juga tarik pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Akhirnya Ketua Menteri Sabah telah membuat satu pengesahan. Oke, sebelum itu saya ingin berkongsi kepada Anda satu berita baik. Produk ini
dipanggil sebagai TF, terapi imun molekul bijak, untuk mendidik sistem imun badan kita menjadi bijaksana, menjadikan sistem imun badan kita kuat untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, gout, darah tinggi, penyakit melibatkan perut usus, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan penglihatan, kanker, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda antara yang memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Kita boleh cerita, saya boleh bantu Anda. Produk ini halal, selamat, lulus KKM dan juga lulus hospital, jangan risau. Oke, saudara-saudara, ada satu pengesahan daripada Ketua Menteri Sabah. HJJ sahkan sidang DUN Sabah ke-16 berakhir. Itu yang pertama. Pembubaran akan diumumkan tidak lama lagi. Sudah disahkan oleh Ketua Menteri Sabah. Tinggal saja tariknya yang kita mau tahu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor memberi bayangan bahwa pembubaran DUN Sabah bakal diumumkan dalam masa terdekat. Bagaimanapun beliau masih enggan mendedahkan tarik sebenar pembubaran. Sebaliknya meminta semua pihak untuk bersabar. Itu tidak boleh saya beritahu sekarang. Tunggu bila kita sudah tetapkan, kita akan panggil semua kawan-kawan daripada media. Sabar, tidak lama lagi. Janganlah kamu bilang otomatik pula. Itu terpulang kepada Ketua Menteri nanti. Saya mimpi dulu, cari tarik yang paling baik, katanya berseloroh. Nah, tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang cakap, mungkin bulan Ogos, mungkin bulan September, mungkin juga bulan 10 November, Desember, kita pun tidak tahu. Tapi menurut kenyataan Ketua Menteri Sabah akan diumumkan waktu yang terdekat ini. Makna kata untuk perkara ini sahlah Ketua Menteri Sabah Haji Jinor akan letak jawatan, akan lepaskan jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Tapi pasti bagi penyokong HJJ, penyokong kerajaan negeri JRS hari ini, mahu HJJ dikekalkan. Dengan itu, walaupun HJJ letak jawatan sekejap, mereka pasti mahu HJJ untuk naik semula jadi Ketua Menteri Sabah. Tapi sebenarnya ramai calon-calon yang diumumkan. Sebelum ini dalam video saya ada beberapa komen yang saya terima. Mereka mahu Syafiq Abdal jadi Ketua Menteri Sabah. Komen positif juga. Mereka juga telah mencadangkan nama Jeffrey Kitingan, nama Bung Mokhtar pun ada. Jadi siapa saja pun boleh jadi Ketua Menteri Sabah. Tapi yang pasti kita kena dahulukan demokrasi. Tunggu pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 bila akan diadakan. Nanti siapa yang menang, gabungan itu akan memilihlah siapa Ketua Menteri Sabah yang layak. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, apa komen Anda?